الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك. Para habaib yang kami hormati, terutama sekali guru kami Habib Hussein bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddar. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara beliau, panjangkan usia beliau dan memberikan beliau afiat zahir dan batin, dan juga kepada keluarga dan juga kepada Habib Hussein Al-Junaid yang datang jauh daripada Kuala Lumpur hanya untuk hadir di dalam majlis haul Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Habib Isa Al-Haddad, para habaib yang lain, asatiza yang lain, dan juga hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita datang di tempat yang mulia, majlis yang mulia, pada waktu yang mulia, untuk kita memperingati manusia yang mulia di sisi insan yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Dan kita berada di dalam taman daripada taman syurga, seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mararta bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman daripada taman syurga, maka singgahlah. Maka sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Hilaku zikir ataupun majalisul ilm, apabila manusia berkumpul untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun menyebut mengenai kisah-kisah para aulia was salihin. Zikrus salihin tanzilur rahmah, memperingati orang-orang saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmah. Maka perkara ataupun acara haul ini keberkatannya sangat-sangat besar. Ia akan memberikan pembukaan untuk kita semua yang hadir di sini, pembukaan Futuhul Arifin, insya-Allah. Tidak ada sesiapa yang datang di sini melainkan tidak akan pulang ke rumah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan mereka pemberian yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga haul-haul seperti ini menjadi penyebab hamba-hamba Allah yang di luar, yang belum dapat hidayah pun akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga majlis-majlis seperti ini menjadi penyebab kita untuk kembali kepada Allah, untuk kita taubat nasuha kepada Allah, dan juga menjadi penyebab iaitu ahli keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, anak-anak kita jadi salih, salihat, dan juga masyarakat kita selamat, dan juga negara kita aman, dan juga kepada tempat-tempat yang lain kesemuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dengan keberkatan kita berkumpul untuk mengingati para aulia was salihin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di sini saya ingin berkongsi 3 perkara saja. InsyaAllah saya tak panjang-panjang, insyaAllah. 3 perkara untuk kita merenungkan, untuk kita fahamkan. Yang pertama adalah sedikit, iaitu mengenai kisah Syekh Abu Bakar bin Salim, seperti mana kita berada di haulnya beliau. Dan Al-Mukarram Ustaz Saiful Adli pun telah menyebut mengenai iaitu kisah-kisah mengenai beliau. Antara perkara yang sangat menarik mengenai Syekh Abu Bakar bin Salim iaitu kemanfaatan yang beliau berikan kepada insan yang lain. Pada waktu beliau kecil, beliau sering melakukan solat Qiyamul Lail di Tarim. Beliau banyak melakukan solat malam. Iaitu kemudian apa yang beliau lakukan selesai itu, beliau akan isikan iaitu kolam-kolam tempat orang-orang mengambil wudu dengan air, supaya orang-orang yang bangun untuk sembahyang subuh, mereka ada air untuk ambil wudu ataupun ada air untuk mandi. Begitu sekali, iaitu beliau memikirkan mengenai kemaslahatan umat, memudahkan urusan orang lain. Selama kita membantu orang lain, di situ Allah akan bantu kita. Selama kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan bukan itu saja, para hadirin dan hadirat dirahmati Allah, beliau juga mengisi tempat airnya haiwan-haiwan untuk mereka minum sekalipun. Subhanallah.
Bukan hanya beliau memikirkan mengenai insan, tetapi sifat mahabbah, sifat rahmah beliau yang ada di dalam hatinya beliau itu ada kepada seluruh makhluk Allah termasuk haiwan sekalipun. Maka ini adalah iaitu irth, iaitu beliau mewarisi daripada datuknya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang sangat agung. Yang mana kita mengetahui dalam Al-Quran Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah nama Nabi sebut, kita selawat kuat-kuat, insya-Allah dapat barakah yang besar. Laqad kana lakum fi Rasulillah, adapun di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, iaitu tauladan yang baik. Maka oleh itu kita memperingati seseorang yang mewarisi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang memikirkan dan memanfaatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang man anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak berikan manfaat kepada orang lain. Maka oleh itu walaupun sudah 400 lebih tahun beliau sudah wafat, seperti mana disebutkan Ustaz Saiful Adli, tetapi nama beliau sering disebut, iaitu kisah beliau dikisahkan kerana kita ambil tauladan daripada kisah-kisah beliau. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah yang daripada kalamnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, seperti mana yang tadi kita mendengar, wa min kalami radhiyallahu an man lam yuhafiz 'alal awqat lam yaslam minal afat. Siapa yang tak jaga waktunya, maka dia tidak akan selamat daripada melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak baik. Para hadirin dan dihadirat yang dirahmati Allah, dunia yang kita hidup ini singkat saja. Tak lama lagi kita akan kembali pada Allah. Kita sudah lihat orang-orang dah ramai dah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'mar ummati baina 60 wa 70, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Maka begitulah umur-umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tidak mahu memelihara waktu-waktu kita, iaitu waktu-waktu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terlibat dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hawa nafsu kita ini iaitu musuh kita yang paling besar. Kalau kita tak sibukkan dia dengan ibadat kepada Allah, dia akan sibukkan kita dengan melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu antara waktu bainal maghrib wal isya, iaitu kita perlu isikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat sebelum subuh, selepas subuh dan juga sebelum maghrib. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbih kepada Tuhanmu, memuji Tuhanmu sebelumnya terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala suruh kita isikan waktu kita dengan banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertahlil. Apalagi kita berada di bulan yang haram, bulan Zulhijjah, disuruh kita banyak beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalam beliau ini adalah satu kalam yang penuh dengan hikmah. Kalau kita boleh kita tulis, kemudian kita simpan, kita fikirkan bagaimana kita nak isikan waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Kerana selama Allah Azza wa Jal memberikan kita kehidupan ini, maka ambillah peluang ini untuk isikan waktu kita dengan perkara yang bermanfaat. InsyaAllah kalau kita jadi orang saleh, keturunan kita pun jadi orang-orang saleh. Kita nak anak-anak kita, cucu cicit kita jadi orang-orang saleh, kita nak kena jadi orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana abuhuma salihan, iaitu anak yatim itu yang mana Allah memelihara harta benda mereka, dan Khidir dan Nabi Musa alaihissalam datang iaitu untuk membina iaitu timbuk untuk supaya mereka dapat tinggal di tempat itu. Antara sebabnya adalah kerana ayah mereka orang-orang saleh. Sebahagian ahli tafsir mengatakan ayah mereka adalah datuk yang nombor 7. Begitu juga Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim
rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi, beliau ini diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jal, iaitu apa yang dikehendaki oleh beliau. Beliau inginkan iaitu zuriat beliau orang-orang saleh, menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat sampai hari ini zuriat beliau iaitu di mana-mana di merata dunia menyebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti guru kita Habib Hussein dan guru kita Habib Omar bin Hafid, guru kita Habib Abdullah Al-Mukhdar. Mereka semua datang daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Antara sebab mereka mendapatkan kesolehannya itu disebabkan datuk moyang mereka orang saleh, dan juga mereka adalah hamba-hamba Allah yang memelihara waktu mereka dengan amal-amal saleh. Itu perkara yang kedua para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Perkara yang ketiga yang akhir sekali, maka insya-Allah haul ini adalah haul yang pertama yang kita lakukan di Singapura. Mudah-mudahan ini satu pembukaan yang besar untuk kita semua, dan insya-Allah kita mohon doa daripada semua para hadirin hadirat yang di sini, yang menonton sekarang, yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat teruskan haul ini pada tiap-tiap tahun insya-Allah dalam keadaan sihat walafiat. Moga-moga bertambah lagi orang-orang yang hadir dalam hauliat ini mengenal Syekh Abu Bakar bin Salim, supaya mereka lebih mengenal orang-orang salihin. Dan juga anak-anak kita ini perlu sangat-sangat untuk kita kenalkan mereka dengan para aulia wa salihin. Pada hari ini kalau kita tak kenalkan mereka dengan orang-orang salih, nak kenalkan mereka dengan siapa? Kita nak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia guru kita Habib Hussein Al-Junaid dan para habaib di sini, para asatidzah. Moga-moga segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Yang datang di sini mempunyai hajat, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang susah Allah senangkan, dan moga-moga daripada hauliat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.